pelik ketika wujud asal kilang ini, kami pun pelik ya. Ketika wujud asal kilang ni kami pun pelik kerana apa? Jarang satu kawasan perindustrian dikepung. Jarang. Kita ada kawasan perindustrian Gebeng, ke yang lain yang di Balok tu kan. Kemudian kita ada, di kawasan perindustrian lain walaupun ada kilang besar-besar daripada luar negara. Kita ada MTBE, kita ada kilang-kilang besar, kilang-kilang yang gagah di Kuantan ini kan. Tapi dia hanya buat pagar di kilang dia je. Saudara nampak dia hanya buat pagar ni dekat kilang dia je, kilang dia. Tapi dekat dia tak ada buat tembok, Jadi kita orang awam boleh masuk keliling. Kadang-kadang saya nak pergi ke Maman, saya lalu ikut kawasan kilang ni untuk pergi ke Maman kan. Saya nak tengok kan. Malam-malam bercahaya je kita tengok kan, kilang. Kemudian ada wujud kilang liners kan. Kemudian wujud kilang-kilang lain di kawasan perindustrian Gebeng. Begitu juga di kawasan perindustrian Semambu di Kuantan ini. Kawasan perindustrian Semambu pun begitu juga saudara. Dibuka, orang ramai boleh masuk, boleh tengoklah surrounding kilang ni, anda boleh masuk. Tetapi bila tiba ke kilang Malaysia Chinese MCKIP ni, dibuka di Gebeng, di bypass ni, dia agak pelik, dia agak misteri saudara. Apa dia misteri dia? Tak ada, orang tak boleh masuk. Orang tak boleh masuk Orang tak boleh masuk dalam kawasan kilang. Dan anda nak masuk tak boleh. Bahkan ahli-ahli politik pun tak boleh masuk. Jadi tembok setinggi 8 kaki dekat saya mengelilingi kawasan luas ni. Jadi ketika itu kami rakyat Marhain dah tertanya-tanya apa pasal kilang ni blok sampai macam ni, apa maksudnya. Seolah-olah daripada awal kita dah tahu dah bahawa kilang ini wujud untuk merahsiakan apa yang berlaku di dalam. Apa yang berlaku di dalam orang luar tak boleh tahu. Apa yang berlaku di dalam orang luar tak boleh tahu. Maksudnya orang luar hanya boleh mendengar je. Jadi bila kilang ni beroperasi pada 2000, tak silap saya, dia dibina 2013 lancar. Lepas tu beroperasi beberapa tahun lepas itu dia beroperasi. Jadi memang kita tak tahu apa cerita dalam tu. Ada bergaduh ke, ada kematian ke, ada kejadian-kejadian di kilang ini, kami tak tahu. Dan saya pernah pergi pada satu malam tu, ada orang cakap ada kes pergaduhan Saya dihubungi oleh seorang rakan yang bekerja di kilang ni, ada bergaduh. Saya pergi malam tu. Pukul 1 saya pergi Pergi tak boleh, tengok daripada jauh je. Jadi kami tak boleh masuk. Jadi kita seronok lah. Kerajaan seronok sebab kilang ini asalnya membuka peluang, ribuan peluang kerja untuk rakyat di Kuantan ini, untuk orang ramai Ribuan saudara, bukan sikit-sikit. Ribuan kerja dibuka untuk beri peluang kepada anak-anak tempatan untuk bekerja macam anda sekarang ni. Jadi bila ribuan, mula tu dengan 4,000, 5,000, sebab itu syarat dia. Syarat untuk kilang MCKIP Gebeng ni dibina di Kuantan, dibina di negeri Pahang. Mesti mengambil ramai pekerja-pekerja tempatan. Anak-anak tempatan ambil bekerja. Alhamdulillah, syukur. Buat temuduga terbuka dekat hotel. Lepas tu ramai yang masuk. Tetapi mutakhir ini saudara, mutakhir ramai pula dia buang pekerja. Yang paling meletup sekali dibuang pekerja tahun lepas, 1,000 lebih saudara. 1,000 lebih dibuang kerja, diberhentikan, dibayar, dijanjikan pampasan, dibayar. Orang yang dah kerja tetap diberhentikan secara tiba-tiba, diberi pampasan 1 bulan gaji. 1 bulan gaji, Masya Allah. Kalau orang diberhenti kerja saudara tanpa ada apa sebab, biasanya pampasan tu biarlah setimpal. Ni kalau gaji anda 3,000 dia beri kan, pada musim PKP tahun lepas. Jadi ramai pekerja-pekerja ini yang menjadi mangsa, ribuan yang menjadi mangsa, termasuk juga saudara mara anda, adik-beradik anda, keluarga-keluarga anda. Dan kami, saya sebagai aktivis, saya angkat isu ni. Saya pergi buat live ketika pekerja-pekerja yang diberhentikan kerja ini membuat aduan ke pejabat tenaga kerja, Jabatan Tenaga Kerja di Wisma Persekutuan. Saya buat live ketika itu. Tahun lepas lagi dah dipaksa
Siapa nak bekerja duduk di hostel, siapa yang tak nak bekerja balik rumah dan tidak dibayar gaji. Tahun lepas lagi dah berlaku, saudara. Isu ni bukan tahun ni, saudara. Tahun lepas 1,000 lebih dah dipecat, dibuang. Siapa yang bising, siapa yang mengangkat isu ni, mereka tidak benarkan menubuhkan kesatuan pekerja di kilang ini. Pelik. Sedangkan kilang ini berada dalam negara Malaysia. Dan kami pun pelik. Kesatuan sekerja tak boleh buat aduan. Akhirnya pekerja-pekerja terpaksa mengadu kepada Jabatan Tenaga Kerja. Bila mengadu kepada Jabatan Tenaga Kerja di Kuantan ini, lagi pelik. Jabatan Tenaga Kerja ambil nama, kita ingatkan ada tindakan selepas itu. Lepas itu tak ada tindakan. Akhirnya kerajaan negeri masuk campur tahun lepas. Saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan negeri Pahang. Tapi kerajaan negeri Pahang masuk campur dan Esko Sumber Manusia Negeri Pahang Datuk Seri Datuk Seri Johari Husin telah bertemu dengan pekerja-pekerja, wakil pekerja dan juga pihak kilang ni. Kan? Ini dah berjumpa. Ni anda mungkin tak kerja lagi masa tu. Anda mungkin baru nak mohon kerja. Tapi saya dah tahu dah cerita ni. Tahun lepas lagi ya. Jadi dalam pertemuan itu dibuat keputusan win-win situation. Maknanya tak ada masalah lah maksudnya. Dan Esko Pahang ini, Datuk Seri Johari ini juga membangkitkan isu supaya kilang ini melonggarkan syarat memaksa pekerja untuk duduk di asrama. Dan benarkan pekerja ulang tahun lepas lagi. Bukan tahun ni, tahun lepas lagi. Tahun lepas lagi. Sepatutnya kerajaan dah sedar perkara yang berlaku ini tahun lepas, tahun 2020. Bukan tahun ni. Ini yang saya hairan. Saya ingatkan kes ni dah selesai dan kerajaan negeri buat kenyataan media. Isu pekerja-pekerja MCKIP dah selesai. Anda cari dalam internet, anda cari dalam Google, type saja isu pekerja-pekerja MCKIP selesai. Sebab kerajaan telah bertemu empat mata antara pengurusan kilang dengan pekerja, wakil pekerja, dengan pihak Jabatan Tenaga Kerja. Alhamdulillah lah. Kita ingatkan dah tak ada lah. Rupa-rupanya saya dapat maklumat beribu yang dipecat, diberhentikan. Saya ingatkan benda tu settle. Beribu yang dipecat, diberhentikan dan dijanjikan pampasan. Sampai hari ni ada yang tak dapat pampasan yang dijanjikan, saudara. Tengok, saudara. Tengok. Bahkan ada pekerja yang membuat laporan polis di Balai Polis berserah terhadap kilang ini kerana dipaksa bekerja pada waktu PKP. PKP patut bercuti. Ketika itu ada PKP kan, tahun lepas. Tapi dipaksa juga bekerja. Buat laporan polis kan. Jadi tapi kita tak tahu apa yang terjadi. Saya dipahamkan ada pihak yang menggunakan lawyer tahun lepas. Tahun lepas, saudara, ada pihak yang menggunakan lawyer. Dan bila dia buang pekerja-pekerja Melayu, terutamanya Melayu Cina ini, tapi majoriti anak-anak Melayu lah, macam saudara dan saudari yang dihormati sekalian. Jadi bila dia buang, ini taktik dia. Dia buang, dia panggil mak Bangla masuk. Dia panggil Bangla, beribu dia bawa masuk Bangla ke kilang ni. Jadi akhirnya pekerja tempatan daripada 4,000 tu kurang 3,000, kurang 2,000 dan sekarang tinggal 1,000. Makin kecil. Suara anda makin kecil, makin rasa saya lama-lama tak ada pekerja Melayu yang bekerja di kilang ini. Pekerja tempatan yang bekerja di kilang. Ini isu dia. Ini yang kita akan angkat. Jadi kita harap kepimpinan baru kerajaan Malaysia ambil berat isu yang berlaku di kilang MCKIP Gebeng ni. Jangan membisu lagi seperti kerajaan-kerajaan terdahulu. Pemimpin terdahulu. Tambah parah lagi bila ada yang bawa kes di mahkamah. Yang bawa kes ke mahkamah, saudara, bawa kes ini ke mahkamah. Mahkamah bicara dengan saksi-saksi. Beribu saksi yang teranaya ni, yang ditindas ini. Beribu, saudara, bukan seorang dua. Beribu yang ditindas oleh kilang MCKIP Gebeng ni. Tetapi keputusan yang dibuat amat malang sekali. Apabila dalam keputusan itu kedudukan dia seri, kosong-kosong. Tidak ada pihak yang bersalah dalam hal ini. Pula dah. Tak ada yang salah.
Ini yang dipersoalkan. Ini yang menjadi isu kepada rakyat Marhain. Tak ada pula yang bersalah. Bila tak ada yang bersalah, tidak ada siapa yang didakwa. Kilang ini tidak diambil tindakan dan mereka terus beroperasi. Dalam masa yang sama, mereka buang rakyat Malaysia. Mereka buang pekerja tempatan. Akhirnya pekerja Bangladesh dipunggah berbondong-bondong. Ini yang kita perlu bercakap di parlimen, di Dewan Rakyat, isu rakyat. Ini yang sepatutnya diangkat oleh pemimpin-pemimpin yang berjiwa rakyat. Bukan kamu diam, bukan kamu senyap, bukan kamu buat tak tahu isu yang melanda rakyat Marhain. Kamu dok bercerita tentang isu-isu yang melanda, isu tempatan yang sepatutnya diangkat. Ini mereka senyap, diam. Akhirnya pada tahun ini berlaku lagi masalah yang sama. Berlaku kepada anda, ya? Berlaku kepada anda dan anda tidak ada tempat mengadu. Tak ada. Anda tak ada tempat nak mengadu. Kenapa? Tempat-tempat mengadu ini sudah ditutup rapat-rapat. Sebab itu anda tak payah mengadulah. Anda sekarang ni seolah-olah duduk di dalam sebuah negara yang tidak ada undang-undang. Mereka biarkan kilang ini membuat sesuka hati, menindas rakyat tempatan, saudara dan saudari yang dihormati sekalian. Sebab itu kita bersuara. Sebab apa? Sebab apa semua diam? Kenapa? Kerana kilang ni berbilion duit. Macam sekarang ni, bila ada kes COVID-19 yang berlaku di kilang ini, boleh pula kerana awal-awal dulu kami up, tetapi KKM tidak umum. Tak ada kes di kilang ni. Saya up lagi 3 kali buat video. Up. Akhirnya terpaksa akur. Diorang terpaksa akur dan ada kluster. Tapi hairan, kluster itu dinamakan kluster asrama hostel MCKIP. Hostel. Bermakna kilang ni terus beroperasi. Sekarang ni kita dipahamkan, ya. Sekarang ni kita dipahamkan pekerja-pekerja yang berada di dalam kilang ini adalah ramai sekarang ni pekerja warga asing, Cina, Bangladesh yang bekerja dalam ini. Mereka gagal mematuhi SOP yang telah ditetapkan dari segi pemakaian mask, penjarakan fizikal, dari segi scan suhu dan sebagainya. Gagal. Mereka bebas bergerak sama dengan kes tahun lepas. Bebas bergerak ke sana sini. Ini adalah satu tindakan yang cukup tidak adil kepada rakyat. Sedangkan pekerja-pekerja tempatan sekarang ini dikuarantin selama 14 hari. Jadi anda dikuarantin dan anda akan bebas daripada kuarantin ini. Dan saya nak beritahu, kerajaan sepatutnya tutup dulu kilang ni. Boleh pula dia kata kluster yang berlaku di kilang ni kluster hostel. Saya nak beritahu pada kerajaan, memang kluster itu berlaku di hostel. Memang berlaku di hostel. Tetapi mereka pergi bekerja naik bas, pergi masuk ke kilang, pergi ke kantin, pergi masuk kilang buat kerja di kilang. Mereka bergaul. Bangladesh, Cina, Melayu, India bergaul dalam kilang. Jadi sebenarnya kluster ini ialah kluster MCKIP, bukan kluster hostel. Ni saya nak beritahu pada kerajaan, itu kluster kilang. Habis itu kluster kilang tang mana? Tutuplah kilang yang pergi kerja tu, yang duduk di hostel. Jarak dalam kilang. Kalau hostel ni dekat lain, berada di Semambu, hostel ni berada di Indra Mahkota, hostel ni berada di Bukit Go, hostel ni berada di atas awang-awangan, itu lain cerita. Itu barulah boleh kata kluster hostel. Tapi hostel ini berada dalam kawasan kilang. Nak pergi ke hostel, masuk ke pintu kilang yang sama, pintu kilang MCKIP yang sama. Takkan tak boleh tutup. Sekarang ini akhirnya saya selaku wakil rakyat Marhain, saya tidak ada parti, saya tidak terikat dengan mana-mana kepimpinan politik, tetapi saya mengangkat isu ini. Walaupun saya tengah sibuk
selepas mengangkat isu pencemaran tasik Cini, kemudian isu pencerobohan Musang King di Raub, sibuk dengan isu Musang King. Tetapi saya melihat isu saudara ini lebih penting kerana melibatkan orang-orang Melayu, majoriti bangsa sendiri, anak Melayu yang beragama Islam yang perlu dibela. Sebab anda tak ada tempat nak mengadu dah. Sebab anda tak ada. Kilang beroperasi macam biasa. Kilang kebal. Menteri mana? Menteri Azmin Ali mana? Kilang ni patut ditutup. Sekarang ni mereka nak tutup pula rezeki pekerja-pekerja tempatan. Sudahlah kilang tak ditutup. Sudahlah barangan-barangan anda digeladah di asrama, digeladah, tujuannya sanitasi, digeladah habis dibawa keluar habis ni, digeladah. Saya dapat maklumat hari ni, saya dapat maklumat digeladah barangan-barangan ini dibawa keluar, dihimpun di bawah. Kita dapat maklumat kisahnya nak bawa masuk pekerja Bangladesh lagi banyak di sini. Kurang hajar kilang ni saudara. Bawa masuk pekerja Bangladesh dan mereka akan buang nanti pekerja-pekerja Melayu. Dan anda diarahkan balik. Saya dapat maklumat anda diarahkan balik ke rumah dan anda mungkin tidak akan dipanggil untuk bekerja dalam tempoh yang lama. Saudara dan saudari, ini adalah strategi yang dilakukan pada tahun lepas, saudara. Bukan tahun ni. Pada tahun lepas sudah berlaku. Cara yang sama, modus operandi yang sama, diberi cuti tanpa gaji. Kemudian sampai hari ni mereka yang bercuti tanpa gaji akhirnya mendapat surat berhenti, akhirnya dapat WhatsApp diberhentikan daripada kerja. Ini kerajaan kena sedar. Ini kerajaan kena tahu. Sebab itu kita akan buat surat terbuka. Minggu depan kita akan edar supaya seluruh rakyat, seluruh Malaysia, seluruh dunia tahu akan apa yang berlaku di sebalik tabir tembok besar Cina yang berada di Kuantan ni. Saudara dan saudari yang dihormati sekalian. Sebab itu kita mengangkat. Kalau dah tak ada pemimpin-pemimpin politik, kalau dah tak ada pemimpin-pemimpin kerajaan yang nak mengangkat, kami akan mengangkat isu ni. Kerana ini melibatkan rakyat marhain. Ini melibatkan anak-anak tempatan, pekerja-pekerja tempatan yang dipaksa untuk bekerja, duduk di hostel untuk menghadap isu-isu. Kalau sebelum ni mereka dipaksa duduk di hostel kerana ada kes COVID daripada luar. Mereka takut COVID ini masuk ke dalam, virus masuk ke dalam. Tetapi saudara, sekarang ni virus dah ada daripada dalam. Virus dah masuk kepada dalam. Dan sepatutnya dibenarkan pekerja untuk berulang-alik daripada rumah. Tapi hari ini kita dapat maklumat, pekerja-pekerja diarahkan balik. Saudara, balik. Saya boleh bau, saya boleh cium apa yang berlaku sebenarnya, saudara. Mereka arahkan anda balik. Kenapa? Kerana mereka akan punggah lebih ramai pekerja-pekerja Bangladesh, pekerja-pekerja warga asing untuk menggantikan tempat anda. Sebab itu mereka kosongkan asrama, mereka kosongkan hostel tempat anda tinggal. Saudara dan saudari yang dihormati sekalian, ini adalah bukti bahawa kerajaan, saya menggesa kerajaan masuk campur kerana kilang ini telah mengabaikan tanggungjawab sosial, telah menindas pekerja-pekerja tempatan Melayu, India, Cina tempatan yang mahu bekerja tetapi mahu dibenarkan berulang-alik dari rumah masing-masing. Payah ke nak balik berulang-alik bekerja macam biasa? Untuk kalau diberikan cuti, kalau diarahkan balik macam sekarang ni, maknanya mereka akan balik cuti tanpa gaji. Dan saya mengesyaki akan berlaku insiden yang sama seperti tahun lepas. Saya amat mengesyaki saudara dan saudari yang dihormati sekalian. Saya mengesyaki mereka dah punggah barangan-barangan anda ini, dah letak di dalam stor. Barangan-barangan anda diletak dalam stor, anda punya barangan dalam bilik semua dipunggah, dimasuk tanpa keizinan, tanpa kebenaran. Mereka telah mengganggu privasi kehidupan anda. Mereka punggah, letak di dalam stor dan mereka akan bawa masuk. Mereka akan bawa masuk ramai pekerja-pekerja asing, saudara. Terutamanya dari mana? Terutamanya
terutamanya dari negara China yang dibawa masuk ikut Pelabuhan Kuantan. Pelabuhan Kuantan yang dah menjadi milik mereka. Pelabuhan Kuantan yang dah diuruskan oleh mereka. Senang nak bawa masuk daripada negara China. Pergi Kuantan, tak ada pasport, tak ada pas pekerja. Masuk ke sini, kerja di MCKIP. Ramai yang bekerja. Tidak ada dokumen, tapi dia bawa masuk. Mereka bawa masuk melalui pelabuhan. Bukan melalui airport. Bukan melalui immigration yang sah di luar negara. Saudara dan saudari yang dihormati sekalian, sepatutnya kerajaan sedar. Kerajaan perlu sedar, apa yang kita mahu ialah beri keadilan untuk pekerja-pekerja tempatan. Mereka kalau kilang nak beroperasi, beroperasilah. Tapi berikan mereka untuk berulang alik dari rumah. Berikan mereka pilihan berulang alik daripada rumah, supaya pagi mereka boleh pergi kerja, petang balik, boleh bersama keluarga, boleh bersama anak bini, boleh bersama isteri mereka. Kamu dah menyiksa mereka hampir 2 bulan, tidak dibenarkan balik, dan kamu telah menjatuhkan martabat budaya rakyat Malaysia. Kilang ini telah lakukan pengkhianatan, memisahkan keluarga, menyebabkan tali hubungan kasih sayang putus kerana tindakan-tindakan tidak membenarkan balik. Sedangkan kerajaan sudah membenarkan pasangan jarak jauh boleh balik kalau ada kecemasan. Antaranya kalau ada kematian, kalau ada isteri yang ada baby yang tidak boleh, suaminya tak ada, boleh balik untuk menguruskan keluarganya. Kalau ada kecemasan, ada kematian, ada sakit dan sebagainya, kerajaan beri kebenaran dengan surat kebenaran daripada PDRM. Ini kerajaan. Ini kerajaan bertindak. Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, kerajaan Pakatan Perikatan Nasional bertindak, beri peluang untuk balik, untuk berjumpa dengan isteri. Walaupun baru 2 minggu. Baru 2 minggu PKPD. Baru 2 minggu. Ambil lah. Baru sebulan. Tetapi saudara dan saudari yang macam kilang haram jadah ni dah hampir 2 bulan tidak benarkan pekerja-pekerja tempatan balik untuk bersama dengan keluarga-keluarga mereka. Kalau balik, mereka tak akan benarkan lagi masuk ke dalam kilang. Apa punya kerja ni, saudara? Saudara nampak di situ. Sebab itu saya akan membuat surat terbuka untuk menyatakan apa yang telah kajian-kajian saya selama 2 minggu, 3 minggu ini. Laporan-laporan, aduan-aduan yang dibuat oleh anda, saya telah tengok, saya telah kaji. Antara aduan-aduan yang penting bila cuti tahunan, bagi mereka yang layak sepatutnya dapat cuti tahunan yang telah termaktub dalam Akta Kerja 1955, dibenarkan bercuti. Ada cuti, tapi kilang anda bila bercuti tolak allowance motor, allowance minyak, allowance lagi, allowance makan, allowance minyak ditolak sampai kadang-kadang 400-500 sebulan. Ditolak gaji-gaji anda. Anda dipermainkan begitu, saudara. Ini yang berlaku setelah kita kaji, setelah saya dan mereka nak suruh anda balik. Jadi saya agak sedih. Di akhirnya saya agak sedih mendapat berita anda terpaksa balik. Terpaksa balik, dan anda sebenarnya bolehlah bertemu. Satu kes anda boleh bertemu dengan keluarga-keluarga anda. Anda boleh bertemu dengan ibu bapa anda. Anda boleh bertemu dengan anak bini anda. Satu kes. Tapi dalam kes yang lain, ini menunjukkan ini adalah strategi yang dilakukan oleh pihak kilang. Lepas ni dia orang akan buat jawatan kosong. Temuduga terbuka. Ramai pula orang lain yang akan minta. Sebab itu kita kena sedarkan rakyat. Akhirnya nanti kilang-kilang ini dipunggah, dibawa masuk pekerja-pekerja asing dari Bangladesh dan negara China. Ini yang kajian-kajian saya yang menunjukkan bukti-bukti bahawa pengkhianatan, penindasan dan juga soal-soal hak pekerja di kilang ini memang sudah hilang, sudah dilenyapkan dengan undang-undang yang mereka buat sendiri, dengan undang-undang yang mereka cipta sendiri. Tetapi bila kena kepada warga asing, bila kena kepada orang luar, mereka beri muka.
mereka beri muka dan mereka layan seperti anak mereka. Bila warga tempatan, bila kena warga tempatan, rakyat Malaysia sendiri, mereka jadikan sebagai anak tiri. Mereka dera mental dan fizikal. Mereka pisahkan anda dengan keluarga anda. Mereka pisahkan anda dengan anak bini anda. Mereka pisahkan kehidupan anda. Ini adalah satu perbuatan jijik dan kejam yang dilakukan. Seolah-olah anda inilah buruh paksa landasan kereta api maut yang dulu anda baca dalam buku sejarah. Anda seumpama buruh paksa yang dilayan oleh kilang ini. Sejijik-jijiknya. Sebab itu saya nak beritahu kepada kerajaan, cukup-cukuplah kamu diamkan diri. Cukup-cukuplah kamu membisu. Cukup-cukuplah kamu menutup mata di atas apa yang berlaku. Ambil tindakan. Dakwa mereka, ambil tindakan. Kaji balik, mansuhkan syarat-syarat yang menyusahkan pekerja tempatan. Mansuhkan syarat-syarat yang merosakkan kepercayaan pekerja tempatan. Dan jaga kebajikan dan sosial mereka. Beri kebenaran, tubuhkan kesatuan pekerja untuk membela rakyat di dalam kilang ini, membela pekerja-pekerja lain. Dan jangan menggunakan kuasa, memecat, memberhentikan sewenang-wenangnya pekerja tempatan tanpa usul periksa. Ini yang berlaku, saudara dan saudari yang dihormati sekalian. Agak sedih, agak malang, agak mengerikan, ya. Dan saya walau macam mana pun saya akan angkat lagi isu ni. Saya dah siapkan 6 muka surat, 6 muka surat, surat terbuka, untuk dihantar ke pejabat Perdana Menteri, untuk dihantar kepada pejabat timbalan Perdana Menteri, Menteri Ekonomi dan sebagainya, seperti yang saya nyatakan tadi. Dan kita akan viralkan, alang-alang menyelup pekasam, biar satu Malaysia tahu kebobrokan, kejijikan yang dilakukan oleh kilang-kilang ini terhadap anak bangsa, anak tempatan, terhadap warga negara Malaysia. Inikah cara kerajaan dapat untung, dapat cukai, dapat hasil, hingga melupakan tanggungjawab sosial kepada rakyat Malaysia sendiri. Ini yang kita angkat, ini yang akan kita bela, ini yang akan kita beri perhatian. Jadi saudara dan saudari yang dihormati sekalian, saya harapkan supaya anda yang terlibat ini sabar menghadapi dugaan yang berlaku. Dan saya menjangkakan anda juga akan berada dalam kategori akan diambil tindakan oleh kilang ini, sama dengan kes yang berlaku pada tahun lepas. Beribu yang dipecat, saudara. Beribu, saudara. Sebuah kilang yang gagah, kilang besi Keluli yang terkenal, yang mengeksport hasil mereka ke luar negara, memecat beribu pekerja tempatan dan membawa masuk beribu warga asing. Beribu-ribu warga asing dibawa masuk sebab mereka dah merancang, ya. Sebab mereka dah merancang, mereka akan lakukan tindakan ini. Mereka dah merancang. Akhirnya kilang ini akan dikuasai oleh pekerja-pekerja asing. Jadi anda yang nak bekerja di kilang ini akan berhadapan dengan isu yang sama pada tahun depan, akan berlaku pada tahun depan. Sehinggalah Abang Jamil mampus, kata P. Ramlee. Ini yang berlaku, saudara dan saudari yang dihormati sekalian. Sebab itu kita nak beritahu kepada rakyat Malaysia supaya apa yang berlaku ini jadikanlah iktibar. Kerana saya dipahamkan mereka-mereka yang dikuarantin ini akan diarahkan untuk balik. Bila anda balik, anda tak sempat. Anda nak ambil barangan-barangan anda. Anda ambil barangan anda yang telah diletak dalam stor. Barangan-barangan anda yang mereka dah selongkar diletak dalam stor. Bagaimana kalau ada barangan-barangan anda yang hilang, saudara? Bagaimana kalau ada barangan-barangan anda yang hilang, barangan berharga yang hilang? Bila anda nak tuntut? Anda diarahkan meninggalkan kilang, balik di rumah. Siapa nak kerja, duduk dalam hostel. Dan anda yang dikuarantin, majoritinya akan diarahkan balik. Saya dapat maklumat daripada PDRM, daripada majikan anda, diarahkan balik dan anda
tidak akan dibayar gaji, saudara. Mereka akan bawa masuk bangla untuk bekerja di kilang ni. Memang inilah cara yang dilakukan setiap tahun, saudara. Mereka menerajang sedikit demi sedikit bekerja tempatan. Inilah dia kilang MCKIP Gebeng yang dibangga-banggakan sangat oleh kerajaan, yang dibangga-banggakan sangat oleh pemerintah. Rupanya indah kabar dari rupa. Rupanya kilang ini, wujudnya kilang ini menindas pekerja-pekerja tempatan. Tidak diberi hak yang termaktub di dalam perlembagaan, tidak diberi hak yang termaktub dalam akta kerja 1955. Tidak, segala-galanya dihancurkan oleh sebuah kilang yang kononnya cukup hebat, cukup megah, menjana ekonomi negara, menjana ekonomi negeri. Rupa-rupanya kilang ini bagaikan satu bala untuk rakyat Malaysia. Saudara dan saudari yang dihormati sekalian. Jadi saya mendoakan semoga anda tabahlah Anda tabah menghadapi dugaan yang berlaku ini, dan sekiranya anda boleh balik, anda balik dan anda tidak akan dibayar gaji oleh mereka, fahamilah bahawa apa yang saya kata ini akan menjadi kenyataan. Samalah saya kata pada anda, pada mereka-mereka pada tahun lepas, mereka-mereka yang dipecat, beribu yang dipecat pada tahun lepas, samalah dengan apa yang berlaku kepada anda hari ini.